Malam bahagia, kita berjumpa lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda seperti biasalah secara live dan eksklusif di Bernama TV. Dan tentunya lah anda boleh meneka apakah topik yang akan kita bincangkan. Sudah pastilah tentang barisan kabinet yang telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin di sebelah petang tadi. Baik, topik yang kita pilih di Ruang Bicara ini ialah citra baru kabinet memenuhi aspirasi rakyat. Dan dua tetamu yang cukup hebat sebenarnya sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Jadi di sebelah kiri saya ini kita ingin mengucapkan terima kasih dan juga selamat datang kepada yang berbahagia Datuk Muhammad Nizar Sudin yang merupakan seorang penganalisis politik dari Universiti Putra Malaysia. Jadi Datuk, apa khabar? Baik, alhamdulillah sihat sekali. Inilah topik yang sedang dibincangkan dengan begitu hangat sekali oleh rakyat Malaysia sebenarnya. Ya, pasti. Dan kita juga ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Shaka Samsudin, iaitu Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia, dan Datuk Seri juga merupakan Exco Kerajaan Negeri Pahang. Jadi, antara dua negeri yang masih lagi Barisan Nasional pertahankan. Betul. Iaitu Pahang dan juga Perlis. Ya. Betul. Ya. Baiklah, kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, seperti biasalah kami juga sebenarnya ingin memberi ruang dan peluang kepada anda untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Jadi jangan lupa dua talian telah pun kami sediakan kepada anda di 0320 594612 dan juga 0320 594613. Baik, saya ingin mulakan sembang-sembang inilah bersama dengan Datuk Muhammad Nizar terlebih dahulu, kerana dia yang paling dekat dengan saya. Okey, Datuk, kalau kita lihat daripada pembentangan barisan kabinet yang disempurnakan di sebelah petang tadi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin, sesuatu yang menarik perhatian saya sebenarnya bukan hanya kepada barisan kabinet yang diperkenalkan, tetapi raut wajah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika membentangkan barisan kabinet kelihatan begitu tenang, begitu confident dan begitu meyakinkan. Apakah itu gambaran yang boleh kita terjemahkan kepada satu barisan kabinet yang bagi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah cukup baik, cukup sempurna? Ya, terima kasih. Yang pertama ialah lantikan menteri-menteri kabinet dan juga timbalan menteri dalam kabinet yang telah pun diumumkan oleh beliau pada petang tadi. Saya melihat pertamanya ialah melepasi tapisan keselamatan dan juga bebas dari segi rasuah. Ya, dan juga pembicaraan-pembicaraan yang telah pun dibuat dalam mahkamah. Yang kedua ialah kabinet yang beliau lantik ini ialah kabinet yang pada pandangan beliau sebagai Perdana Menteri, kabinet yang mampu bekerja dari rakyat, demi rakyat, untuk rakyat. Yang ketiga ialah kabinet ini ialah kabinet yang tidak ada politik yang terlalu kuat, di mana senior pemimpin di setiap parti itu tidak berada dalam barisan kabinet di awalnya. Yang keempat ialah portfolio khusus untuk Sabah dan Sarawak ini diberikan fokus supaya soal federalism antara negeri dengan negeri itu bukan sekadar di Putrajaya sahaja, tapi merentasi di Sabah dan Sarawak. Atas kekuasaan itu, saya berpendapat pada hemat saya beliau begitu yakin bahawa kabinet ini ialah kabinet untuk bekerja. Okey, sesuatu yang menarik juga bersama dengan Datuk Seri Muhammad Shaka. Saya teringat dalam ucapan ulung ataupun ucapan sulung Yang Amat Berhormat Perdana Menteri beberapa hari yang lalu. Beliau mengatakan bahawa saya adalah Perdana Menteri untuk semua kaum di Malaysia. Apakah dari segi barisan kabinet yang ketengahkan ini menggambarkan itulah sebenarnya yang ingin dicapai oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri? Pertamanya kita nak ucap tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana telah pun mengumumkan kabinet yang saya kira bahawa prelude ataupun ucapan awalnya itu, selain daripada beliau menyebut bahawa ini adalah ikhtiar saya, kemudian menyerahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala, tawakal yang ditunjukkan itu agak tinggi. Dan juga disebut dengan ayat Al-Quran dan saya kira bahawa itu adalah merupakan sincerity dan kerana sebagai Perdana Menteri saya yakin bahawa dia tidak ada kuasa lain lah selain daripada beliau. Beliau mestilah meletakkan kuasa tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini memperlihatkan keikhlasan, ketulusan.
Yang keduanya, saya lihat bahawa kabinet ini boleh dikatakan kabinet Bumiputra dan kabinet Melayu. Kerana apa, kita tidak ada komposisi orang Cina dan orang India yang ramai. Walau bagaimanapun, Yang Amat Berhormat telah pun menubuhkan, iaitu telah pun mempunyai Kementerian Perpaduan Kaum. Yang kita lihat ini adalah di antara masalah yang ada di Malaysia ini, di mana segregasi di antara orang Melayu, Cina dan India agak begitu menular. Betul. Bukannya seperti kita dulu tahun 70-an, 60-an, 70-an, 80-an. Tetapi kita lihat bahawa ini harus ditangani. Kerana kejayaan sebuah negara itu, ianya bukan hanya terletak dari segi pencapaian ekonomi dan sebagainya, tapi juga bagaimana semua kaum di Malaysia ini dapat pertamanya menghormati rukun negara. Yang keduanya, mereka dalam masa yang sama mereka menghormati kedaulatan undang-undang dan apa yang terkandung dalam rukun negara. Ini penting. Dan Yang Amat Berhormat juga cuba memastikan bahawa melantik beberapa orang senator di kalangan orang Cina sebagai contoh, untuk nak memastikan supaya slot ini untuk meyakinkan bahawa kita orang Melayu ni, walaupun Yang Amat Berhormat orang Melayu, tetapi kita adalah pemimpin untuk semua kaum. Dua isu yang bagi saya cukup menarik Datuk Neza, bila Perdana Menteri mengumumkan kabinet beliau. Yang pertamanya ialah tentang tidak adanya jawatan timbalan Perdana Menteri. Itu pun mendapat perhatian ramai sebenarnya. Dan yang kedua yang juga cukup menarik ialah jelas bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri hanyalah memegang jawatan sebagai Perdana Menteri. Selalunya secara tradisinya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini akan memegang jawatan Menteri Kanan yang lain. Selalunya lah. Kenapa ini dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin? Ya, terima kasih. Pada hemat saya, bila beliau tidak memegang apa-apa jawatan sebagai dalam kabinet sebagai Perdana Menteri sahaja, pertamanya beliau ingin fokuskan untuk monitoring kepada kabinet-kabinet yang ada. Fokusnya ialah untuk melihat bahawa institusi Perdana Menteri itu hanya sekadar untuk memastikan bahawa kabinet-kabinet itu dipantau secara lebih fokus. Yang kedua, menteri-menteri kabinet ini yang kanan yang dah dilantik oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini terdiri daripada menteri daripada Bersatu, daripada PKR yang dahulunya jump to Bersatu, daripada UMNO dan juga daripada GPS Fadilah. Walau bagaimanapun ianya memberikan kesan, iaitu memberikan ruang kepada mereka, melatih mereka sekiranya Perdana Menteri bercuti atau berada di luar negara, mereka boleh untuk mempengerusikan mesyuarat kabinet itu dengan konsen Perdana Menteri. Ini memberikan ruang yang jelas. Sebab itu saya berpendapat bahawa perkara paling penting sekali ialah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini supaya melihat bahawa senioriti pemimpin yang berada di 4 kementerian paling kanan itu, mereka ada ruang untuk memfokuskan kepada bidang pendidikan, bidang di peringkat MITI, di peringkat ekonomi. Inilah yang memberikan kesan kepada soal kuasa sentrik itu tidak berada pada Perdana Menteri, tapi juga boleh difokuskan kepada 4 kementerian tadi. Adakah kerana ada sesuatu yang ingin dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ataupun cuba mengelak daripada berlakunya sesuatu yang tidak diinginkan, itu yang menyebabkan kenapa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tidak melantik timbalan Perdana Menteri, tetapi melantik 4 orang menteri kanan dalam kabinet? Pandangan Datuk Seri. Pada saya, kita telah memasuki apa yang kita sebut sebagai Fourth Industrial Revolution. Kita telah berada di dalam sebuah zaman yang lebih advance, yang lebih maju. We have to move forward. Perdana Menteri mesti mencari formula baru untuk melihat realiti politik baru. Perdana Menteri bukan lagi macam dulu. Dulunya UMNO, Barisan Nasional, dominan, satu parti saja. Kemudian kita ada PH. PH dilantik timbalan Perdana Menteri. Dan kita tengok kegagalan yang ada kepada PH. Mungkin parti-parti yang lain merasakan bahawa telah ada penggantinya, iaitu penggantinya adalah pakatan PKR sebagai contoh, kerana Dr. Wak Aziz adalah muka timbalan Perdana Menteri. Kerana mereka mengikut
komposisi parti yang mana lebih besar. Tetapi mempunyai council ini ataupun mempunyai apa yang kita katakan menteri-menteri kanan ini, Switzerland dah buat lama dah. Ya, Switzerland Federal Council. Dia ada 4 parti yang memerintah Switzerland tu, dia bergili-gili lah. Jadi kita dah lama. Jadi kita mesti cuba juga dalam sedaya upaya untuk kita mencuba cara baru, kaedah baru, pendekatan baru. Supaya apa? Supaya kita tidak jumut dengan sistem ataupun struktur politik ataupun kerangka lama di dalam pentadbiran. Mesti kita cuba baru. Dan saya rasa ini adalah satu keberanian lah yang dibuat oleh Perdana Menteri. Dan yang paling menarik adalah kesemua mereka bukan pimpinan utama. Maksudnya sebagai contohnya PAS. Ya, Datuk Tuan Haji Adi Awang tidak dilantik menjadi menteri. Begitu juga dengan UMNO. Presiden dan timbalan tidak di dalam Perdana Menteri. Maknanya ini satu perkara yang sangat menarik untuk dikaji. Begitu juga dengan GPS. Ya, of course lah, kerana GPS itu presidennya adalah ketua menteri kan. Tetapi bukan juga ketua menteri ataupun presidennya menjadi menteri kanan. Jadi ini satu benda yang sangat menarik. Yang sangat menarik untuk kita tengok, dan saya kira bahawa ini experience ini ataupun eksperimen ini yang dibuat oleh Tan Sri Perdana Menteri ini ada satu yang menarik dan memberikan semua keempat-empat itu mempunyai, maknanya mereka they are equal, leaders of equal, maknanya mereka tak ada satu pun yang lebih daripada satu. Jadi ini satu perkara untuk meimbangi, untuk meimbangi sensitiviti UMNO, sensitiviti PAS, begitu juga dengan GPS kan juga bersatu. Jadi saya kira ini adalah satu benda, dan Tan Sri pun sedar bahawa beliau bukan mewakili parti yang majoriti. Ya. Beliau hanya ada 25. Campur yang dulunya UMNO kemudian masuk ada 25. Sedangkan Muafakat Nasional kita ada 62. Jadi Tan Sri Perdana Menteri mesti memikirkan semua sudut. Sebab itulah saya rasakan the best solution at this point of time dalam masa ini adalah untuk kita melantik macam menteri-menteri kanan atau council yang membantu Perdana Menteri. Okey, cuba kita dengar apa pandangan pemanggil-pemanggil yang sudah pun berada di talian kita. Ada 2 pemanggil yang sudah pun menunggu di talian kami. Kita ambil dulu Anwar dari Shah Alam. Mungkin kita boleh berkongsi sesuatu dengan pemanggil ini. Assalamualaikum, Anwar. Assalamualaikum. Ya. Ya, saya. Pertama sekali saya ucapkan tahniahlah kepada Yang Amat Perdana Menteri di atas pelantikan kabinet lah. Ya. Cuma saya nak minta pandangan daripada ahli panel. Okey. Tak merasakan bahawa kabinet yang kita lantik ini masih lagi dalam kapasiti besar. Maksudnya kita persepsi kita selama ni negara kekurangan duit ataupun banyak utang lah. Jadi kita kalau tak silap kita ada 31 kementerian lah yang akan diwujudkan. Jadi menteri, timbalan menteri dan bawahnya. Jadi tak ke benda tu akan membebankan keuangan negara. Okey. Itulah saya nak minta pandangan daripada ahli panel. Okey. Terima kasih banyak-banyak Anwar dari Shah Alam. Kita ambil satu lagi panggilan. Encik Abdullah Osman dari Seremban, Negeri Sembilan ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum, Encik Abdullah. Waalaikumsalam. Ya. Ada 3 perkara lah. Pertama sekali, ada 3 perkara lah. Pertama sekali ialah tentang tadi ada sebut tentang kenapa tidak dilantik timbalan Perdana Menteri. Okay. Ada yang berpendapat bahawa timbalan Perdana Menteri direservekan untuk seseorang kanan yang mana kes dia masih lagi di mahkamah. Jika dia lepas, dia akan jadi timbalan Perdana Menteri. Mungkin ada muafakat di antara Perdana Menteri dengan UMNO ni. Dan kedua ialah tentang bolehkah
muafakatan ini bertahan hingga election akan datang. Okey. Dan lagi satu tentang pengiktirafan negara kita ni di luar negara, nampaknya ada 2-3 aja. Lain tu negara-negara lain sebelum ni bila kita tu dapat jadi Perdana Menteri dan juga parti UMNO dan sebagainya, negara-negara lain seolah-olah tidak diam begitu saja. Dan mereka di akhbar-akhbar pula memberi komen yang tak begitu meyakinkan lah. Apa pandangan? Terima kasih. Baik, terima kasih Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan. Banyak persoalan-persoalan yang agak menarik juga sebenarnya dibangkitkan oleh pemanggil-pemanggil kita setakat ini. Tapi apapun, izinkan kami untuk berehat dulu buat seketika, dan kepada anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi live dan eksklusif Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi cakap tentang citra baru Kabinet memenuhi aspirasi rakyat. Tadi menarik apa ni Datuk Nizah, persoalan yang dibangkitkan oleh pemanggil kita yang pertama, Anwar dari Shah Alam. Ialah dalam situasi ekonomi yang dikatakan tidak menentu, termasuklah negara kita sendiri yang menerima tempiasnya. Apakah perlu sebenarnya kita mempunyai Kabinet yang dianggap oleh Anwar agak besar sebenarnya? Kita ada 31 menteri sekarang ya, dengan kementerian yang 25 kementerian ini. Saya berpendapat bahawa pelantikan menteri ini ialah berasaskan kepada keperluan semasa, ya. Dan kita pecahkan Kementerian Pelajaran dengan Kementerian Pengajian Tinggi, dipecahkan dua. Kerana pada ketika ini melihat bahawa Tan Sri pada ketika itu sebagai timbalan Perdana Menteri, merangkap Menteri Pendidikan, mempunyai beban tugas yang besar. Sebab itu dalam Kementerian Pendidikan ketika itu dipecahkan menjadi 2 menteri. Satu beliau sebagai Menteri Pendidikan, dalam masa yang sama Datuk Seri Idris Yusof juga sebagai Menteri Pendidikan. Tapi dalam konteks pada hari ini, macam saya sebutkan tadi, bahawa yang paling pentingnya adalah keperluan bagaimana untuk menteri-menteri kabinet ini untuk memberikan servis kepada rakyat. Sebab itu kalau saya melihat pada hari ini, ianya tidak boleh dikatakan sebagai sesuatu yang besar beban kewangannya, tapi keperluan untuk servis kepada rakyat itu memainkan peranan yang utama sekali. Okey, soalan yang dikemukakan oleh Encik Abdullah Osman barangkali sesuai kepada Datuk Seri Muhammad Shakar lah. Pengalaman anda sebagai seorang ahli politik yang kita anggap cukup berpengalaman sebenarnya. Apakah mainan di luar sana yang mengatakan bahawa seolah-olah ini persepsi mengatakan bahawa seolah-olah jawatan timbalan Perdana Menteri itu walaupun tidak diwujudkan kali ini hanya dengan 4 menteri kanan, tetapi sebenarnya dikhaskan ataupun direservekan kepada seseorang. Jadi sejauh mana betul ataupun tidaknya persepsi dan andaian seperti ini? Saya tidak fikir ianya betul. Dan apa yang dibuat oleh Yang Berhormat Perdana Menteri itu untuk meletakkan macam council atau menteri-menteri kanan ini, sebenarnya ini adalah keputusan muktamad pada pandangan saya. Tidak mungkin tiba-tiba ada dilantik pula timbalan Perdana Menteri dan sebagainya. Kerana perundingan ini dibuat oleh semua presiden parti, termasuk Datuk Seri Zahid, Datuk Seri Tuan Guru Haji Hadi, begitu juga dengan parti GPS iaitu Abang Johari. Dan rundingan ini telah pun dibuat dan ini adalah persetujuan bersama. Dia bukannya kita nak reserve dan sebagainya. Dan saya merasakan bahawa jika ada perspektif yang begini, mungkin ini sebagai hanya persepsi saja. Okey, satu lagi persoalan yang juga saya nak kongsi bersama dengan Datuk Seri sebagai orang yang berpengalaman dalam bidang politik inilah, sepak terjang politik. Kita tahu sebab-sebab ramai yang tahu sebenarnya kenapa PH boleh tumbang. Dan kemudian wujud juga muafakat nasional sebelum Tan Sri Muhyiddin dan rakan-rakan pula memperkenalkan apa yang dipanggil sebagai Perikatan Nasional. Pandangan Datuk secara ikhlas bersifat peribadi, apakah Datuk melihat bahawa Perikatan Nasional ini boleh bertahan dengan tekanan-tekanan yang mungkin akan diterima selepas ini? Pada pandangan saya, ini bergantung kepada komitmen
yang diberikan oleh ahli parlimen yang mereka telah menyatakan persetujuan mereka. Mereka telah menandatangani apa yang disebut sebagai ST, Statutory Declaration ataupun surat akuan, memberikan kepercayaan kepada Tan Sri sebagai Perdana Menteri. Ini adalah merupakan konsensus daripada ahli-ahli parlimen yang dianggotai oleh 116, 117, ada yang cakap 120. Ini ke bawah duli tuanku sajalah yang tahu, kerana ke bawah duli tuanku saya cukup yakin bahawa ke bawah duli sangat bijak di dalam mengurus kendali perkara ini. Jadi pada saya jika sekiranya mereka yang telah menghadap ke bawah duli tuanku dan telah memberikan surat akuan bahawa Datuk Tan Sri Mahyudin sebagai Perdana Menteri, saya kira bahawa perkara ini tidak akan berlaku kecuali ada perkara-perkara mungkin di luar jangkaan kita lah, yang kita tak tahu apa negotiation yang akan dilakukan, iaitu kita tidak tahu. Okey, kalau kita lihat apa ni kepada situasi ekonomi sekarang ini, apa ni Niza, ini merupakan satu cabaran yang cukup hebat kepada Kabinet Tan Sri Muhyiddin sendiri. Kita ada dua isu besar, satu isu ekonomi, yang kedua ialah isu kesihatan COVID-19 yang sedang melanda dunia sekarang ini. Jadi apakah secara peribadi Datuk Niza merasakan bahawa kabinet yang dilantik ini akan dapat memenuhi kehendak dalam usaha untuk mengembangkan semula ataupun membangkitkan semula senario ekonomi yang kita alami ketika ini? Ya, yang pertamanya pelantikan kabinet pada hari ini, Datuk Seri dia membawa masuk teknokrat yang paling berpengalaman, Tengku Zafrul CMB, CEO CMB sebagai Menteri Kewangan. Itu menunjukkan bahawa Yang Amat Berhormat para Menteri begitu concern di mana hala tuju ekonomi negara hendak dibawa. Yang kedua, beliau melantik Menteri Kesihatan adalah Datuk Seri Dr. Adham Baba. Beliau juga seorang doktor. Saya fikir dalam 20 klinik beliau ada. Itu juga memberikan satu pengalaman. Datuk Adham Baba ni dahulu pernah menjadi timbalan menteri di sektor pengajian tinggi kalau tidak silap saya, Dengan pengalaman yang ada ini, dengan dua orang teknokrat pertama, yang keduanya ialah Datuk Seri Adham Baba daripada Johor, memberikan kesan rangsangan iaitu bagaimana untuk menghadapi krisis yang tengah berada dalam negara kita ni. Bagaimana kalau tuju ekonomi nak dibawa, kemapanan ekonomi, dalam bahasa yang sama nak menguruskan soal krisis kesihatan yang telah berada pada negara ini. Saya fikir dua watak ini memainkan peranan yang besar dalam mewujudkan keyakinan rakyat dalam kabinet beliau. Datuk Seri, pelantikan semula Tok Pa sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri menjaga hawal ekonomi. Apakah ini satu pemilihan ataupun pilihan yang tepat sebenarnya? Datuk Mustafa Mohamed mempunyai pengalaman. Kalau kita lihat dari segi track record beliau, portfolio yang beliau pegang ataupun kementerian yang beliau pegang semasa beliau menjadi menteri-menteri kabinet di dalam UMNO, kita dapati bahawa semuanya ada berhubung kait dengan pertumbuhan ekonomi dan juga ekonomi. Jadi saya cukup yakin bahawa Datuk Mustafa dengan pengalaman beliau yang ada ni, beliau mampu menggarap balik. Kerana kita tahu, kalau kita tengok bajet yang dibentangkan 2000 untuk tahun 2020 oleh Pakatan Harapan, yang kalau kita tengok dari segi unjuran harga minyak yang bajet tersebut sebanyak 297 bilion 297 bilion adalah 62 USD per barrel. Ini harga Brent. Sekarang ini harga minyak 31 dah turun separuh. Jadi saya sedang memikirkan bagaimana ini kabinet yang ada ni, terutama kepada menteri dan menteri-menteri yang ada ni, untuk kita menguruskan ini sahaja bajet. Kemungkinan mereka kena review balik, tengok balik yang mana yang lebih sesuai, yang tidak sesuai, perbelanjaan mana yang sesuai, tidak sesuai. Tetapi kita kena faham bahawa 80% daripadanya adalah merupakan perbelanjaan mengurus. Jadi sebab itulah saya cukup yakin bahawa beberapa inisiatif baru mesti dikembalikan semula sebagai GST sebagai contoh. Bagaimana kita nak menentang apa yang dikatakan black economy ini. Apabila SST, kita dapati bahawa ada di peringkat tertentu bahawa mereka boleh lari daripada membayar teks. Jadi sebab itulah saya cukup yakin bahawa kabinet yang ada ini mereka akan memikirkan bagaimanakah caranya untuk memberikan tambahan kepada
pendapatan ekonomi negara selain daripada kita untuk kita berhutang. Kita tak mampu lagi. Kita tak mampu lagi untuk berhutang, untuk menambahkan lagi pendapatan ekonomi, dan dalam masa yang sama untuk kita mengurangkan, untuk kita mengurangkan hutang kita. Dan saya yakin Tok Pa mempunyai kebolehan ini, insya-Allah. Satu lagi pelantikan Dato' Nizar yang mendapat perhatian ialah menteri di Jabatan Perdana Menteri Hak Ehwal Agama. Ramai yang menjangkakan bahawa jawatan ini mungkin sepatutnya ataupun secara logiknya diberi kepada orang-orang kuat PAS lah. Tetapi Tan Sri Muhyiddin melantik Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Zulkifli Muhammad Al-Bakri dilantik sebagai senator. Jadi apakah ini satu lagi perkara yang mungkin tidak dijangkakan oleh mana-mana pihak? Ya, saya fikir pelantikan kejutan. kejutan satu kejutan seorang mufti, wataknya mempunyai follower yang ramai dalam Instagram dan Facebook, ada sikap keterbukaan. Yang pertamanya ialah saya berpendapat bahawa pelantikan Datuk Mufti ini ialah orang yang bekerja. Watak susuk tubuh beliau ialah seorang yang bekerja dan mempunyai hikmah dalam bila menjawab soalan-soalan berkaitan dengan agama. Yang ketiga, yang seterusnya, saya berpendapat bahawa menteri agama ini tidak semestinya terdiri daripada tokoh-tokoh daripada politik. Tidak semestinya dipegang oleh kelompok daripada PAS, daripada UMNO. Saya melihat bahawa biarlah non-partisan, supaya ia dapat menguruskan soal-soal berkaitan dengan keagamaan itu berkeseluruhan. Yang seterusnya, saya berpendapat bahawa dalam soal memilih mufti ini boleh dirujuk oleh mana-mana menteri dalam kabinet yang amat berhormat. Ada autoriti. Boleh dirujuk. Jadi dia tidak ada kepentingan politik di situ. Okey, pelantikan menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Seri, ini pun sesuatu yang cukup menarik dan penting sebenarnya. Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Ongkili telah pun dilantik sebagai menteri. Timbalannya ialah Yang Berhormat Datuk Hajah Hanifah Hajar Taib. Jadi apakah Datuk Seri melihat bahawa ini satu lagi pendekatan yang cukup sesuai yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin? Kerana kita tahu bahawa isu Sabah for Sabahan, Sarawak for Sarawakian, dan juga mereka sudah mula membuka tentang Malaysian Agreement 63 misalnya. Adakah Datuk Seri melihat bahawa ini satu lagi jawatan, satu lagi tindakan yang tepat dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri? Saya kira bahawa ianya sangat tepat, kerana Tan Sri sendiri, Perdana Menteri sendiri menyebut bahawa beliau nak menunaikan ataupun beliau ingin menghormati M63. Disebut itu disebut. Ucapan. Maksudnya telah sampai masanya untuk kita memberikan terjemahan semula kepada perlembagaan, sama ada perlembagaan kita di peringkat Semenanjung, begitu 1957 ataupun 1963, supaya setiap rakyat Malaysia ni dia faham tanggungjawab. Dan ini satu pada saya satu keberanian lah yang dibuat oleh Perdana Menteri, supaya yang seperti saya sebutkan tadi, bahawa ini adalah merupakan realiti baru yang mesti dihadapi oleh Perdana Menteri, dan Perdana Menteri telah menyautnya dengan meletakkan seorang menteri di situ, supaya menteri tersebut benar-benar memberikan tumpuan, bukan setakat pembangunan, tetapi juga dari segi persepsi dan juga kefahaman tentang pewujudan Sabah dan Sarawak apabila mereka masuk bersama dengan Malaysia untuk mendapat kemerdekaan pada tahun 1967. Ini sangat penting ni. Ini sangat signifikan pada saya. Supaya apa? Supaya kita nak Sabah dan Sarawak terus bersama-sama dengan kita. Pandangan Datuk Nizar tentang jawatan ini tu, apakah Sabah Sarawak itu, kita tahu Sabah Sarawak merupakan komponen ataupun negeri yang cukup penting sebenarnya dalam usaha untuk mengukuhkan lanskap politik di Malaysia ini. Jadi apakah ini satu lagi ketepatan yang dilakukan oleh tindakan yang tepat dilakukan oleh saya setuju pandangan kekanda saya, Datuk Seri. Yang pertamanya ialah bila mewujudkan portfolio khusus berkaitan dengan hal ehwal Sabah dan Sarawak ini, saya boleh terjemahkan dua perkara. Yang pertama, komitmen Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk memastikan bahawa penterjemahan perjanjian perkara 1963 itu diterjemahkan ke dalam bentuk program dan dasar yang tersusun, dilaksanakan dan teratur dan dilaksanakan. Tidak ada retorik lagi. Yang kedua ialah soal mewujudkan integrasi
negara bangsa ini, pemusatan kuasa itu bukan saja sekadar di Putrajaya saja, tapi soal federalism, hubungan antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri itu perlu dipulihkan dengan keadaan yang baik. Sebab itulah komitmen yang amat buat Perdana Menteri ini memberikan komitmen yang positif. Sebab itu kali ini saya berpendapat bahawa Tan Sri betul-betul melihat bahawa ini sebagai satu portfolio yang khusus diberikan kepada mereka, dan menteri yang dipimpin pun datang daripada Sabah Sarawak. Pandangan Datuk Seri juga tentang isu ini, Datuk Seri. Ini pun menarik, terutamanya Sabah lah. JPS itu dah tak ada masalah. Tetapi parti warisan di Sabah dikatakan sebelum ini tidak menyokong perikatan nasional, kerana sebelum ini mereka menganggap diri mereka sebagai friendly kepada PH dan sebagainya. Tetapi apakah kedudukan ini ataupun persepsi ini akan berubah sekarang ini yang dirasakan apabila kabinet barisan kabinet diumumkan? Pada pandangan saya, Sabah dan Sarawak ni Sabah ni dia mempunyai ini politik yang agak unik. Hubungan di antara Ketua Menteri Sabah dengan pimpinan UMNO sebagai contohnya Musa Aman sebagai contoh. Dia mempunyai keunikan yang perlu diterjemahkan mengikut kefahaman masing-masing. Tapi pada saya untuk kepentingan politik Sabah dan pembangunan Sabah, saya cukup yakin bahawa rakan-rakan kita di Sabah ini yang bukannya orang lain pada kita, mereka akan memikirkan supaya mereka bersama-sama untuk sama-sama membangunkan negara ini. Dan kita lupakan soal yang sebelum ini, untuk kita sama-sama membangun dan kita menyokong gagasan ataupun perikatan nasional yang dibawa oleh Tan Sri. Bagi peluang kepada mereka, bagi peluang kepada Tan Sri dan kabinet untuk mereka membuktikan bahawa ini adalah merupakan pentadbiran baru ke arah menjadikan Malaysia yang lebih maju lagi. Okey, ada dua pemanggil sekarang ini menunggu giliran untuk memberi pandangan dan juga pendapat. Kita ambil yang pertama dulu, Baha dari Kuala Lumpur yang sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum, Baha. Waalaikumsalam, Surkawi. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Dan juga dua ahli panel ni, seorang keilmuan dan seorang orang ahli politik ni, Surkawi. Okey, saya ada tiga ni, Surkawi ya. Okey, paling pelantikan kabinet yang ramai kali ini 77 orang berbanding dengan 50 orang PA sebelum ni kan. Dan tak ada TPM sebab nak kurangkan haba politik kepartian yang memang tradisi lah Sakawi ya. Maka bolehkah menteri-menteri ini deliver hasrat rakyat dalam isu-isu sara hidup, pekerjaan, barang-barang import kegunaan domestik dan banyak lagi dalam masa yang singkat sebelum PRU 15 ni. Okey, yang kedua Sakawi ya, nak tanya dengan kanda saya ni, pemuda ni kan, kepada pemimpin PAS dilantik menteri dengan latar belakang ulama, maka bolehkah mereka ni menjalankan tugas bukan disebabkan kota politik? Dan yang ketiga tadi Datuk Seri ada sebut pasal SD ni kan. Sebab apa sekarang ni saya lihat ahli-ahli politik ni ikut mereka ni buat ikut dasar kondom politik ni, wiper politik. Jadi maka boleh ke SD ni digunakan dalam platform kepartian ataupun dalam politik PH dan juga PN sekarang ni? Kita pun tahu kan SD ni sekejap ni ke sana sekejap ke sini Zakawi kan. Jadi nak penjelasan ataupun komen daripada ahli panel seikhlas-ikhlasnya. So, terima kasih Sarkawi bagi saya peluang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak Baha dari Kuala Lumpur. Jadi tiga persoalan yang menarik sebenarnya dilontarkan oleh pemanggil kita. Ambil satu lagi. Ini dari Sabah. Pemanggil setia kita, Datuk Gulam, ada di talian sekarang ini. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Sarkawi, always biasa saja dari dulu hingga sekarang ya. Saya sangat-sangat berterima kasih kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri Harapan Malaysia, di mana tepat pada pilihan beliau wakil-wakil di Sabah adalah orang-orang yang boleh bekerja. Bukanlah kebanyakan mereka daripada orang UMNO, tapi ada kebanyakan mereka daripada orang PBS dan juga orang-orang pendalaman. Sehingga kami sokong sangatlah. Bagi parti warisan kita jangan risaulah. Datuk Sri Sapi dan Tan Sri Muhyiddin Perdana Menteri kita ini
seperti kuku dan isi. Mereka ini saling sayang menyayangi. Tidak akan mereka ini melihat bermasalah, akan tolong menolong. Tapi apakan daya, apa yang Datuk Seri bagi bahawasanya dia sudah memilih satu, dia tidak akan lagi memilih yang lain lah kan. Hanya sekali saja kita bacakan. Tapi yang penting sekali, macam mana apa yang Datuk Seri cakap, kita jaga negeri kita. Saya sebagai pemimpin, kita tidak mau berpolitik sepanjang masa. Kalau kita berpolitik sepanjang masa, yang kasihan rakyat di bawah. Jadi maka saya sangat-sangat berterima kasih kepada yang amat-amat berhormat Perdana Menteri sekarang ini yang memilih orang-orang di Sabah ini yang kita bakas tidaklah macam menjantas mereka. Ya. Jadi orang-orang yang daripada baik memang pun pernah menjadi pejabat jawatan di Semenanjung. Ketiga-tiga beliau ini memang alright lah, okey lah kepada kita. Tapi apa yang kami minta sangat pada kali ini 2-3 minggu, 2-3 bulan ini akan datang ni, turunkanlah bantuan MI63. Saya daripada warisan saudara Sakawi dan juga panel-panel yang dikasihi, ya tolonglah. Kalau boleh kan MI63 untuk rakyat itu, hak rakyat kita di Sabah. Kasihan kita. Kita berjuang sebelum ini begitu sangat-sangat sekali tapi tidak ada imbuhan. So, tolong. Kalau boleh menukukkan duit kita supaya barangan itu murah. Itu yang kita minta lah. Sekian, terima kasih kepada Duli Yang Maha Mulia juga kepada Sultan Agung. Tadi sangat-sangat. Sekian, terima kasih. Baik. Terima kasih banyak-banyak Datuk Gulam dari Sabah. Jadi banyak persoalan-persoalan menarik yang dibangkitkan oleh pemanggil-pemanggil kita. Tapi tak apalah, kita beri ruang kepada kedua-dua tetamu saya untuk merangka-rangka jawapan kepada persoalan-persoalan yang anda bangkitkan, kerana kita akan berehat berkali terakhir. Dan kembali nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam Ruang Bicara live dan eksklusif Bernama TV. Baiklah, kita berada semula di ruang bicara ini. Banyak persoalan-persoalan yang perlu dijawab oleh kedua-dua tetamu saya. Jadi mungkin Datuk Nizah, anda dululah yang menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh Bahar dari Kuala Lumpur inilah. Apakah ialah harapan tinggi yang diletakkan oleh rakyat? Dulu harapan diletakkan kepada Pakatan Harapan, tetapi harapan tinggal harapan. Sekarang ini kepada the new cabinet pula di bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Apakah kegelisahan kehidupan rakyat itu mungkin akan dapat diatas, kalaupun tak diatasi, sekurang-kurangnya dibantu untuk meringankan beban yang ditanggung oleh rakyat sekarang ini? Terima kasih. Yang pertama ialah kabinet ini telah saya sebutkan tadi ialah kabinet dari rakyat untuk rakyat kepada rakyat. Kabinet yang ditubuhkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini ialah kabinet yang susun demi kepentingan rakyat. Less politicking. Saya melihat begitu, Datuk Seri, rekan saya. Yang keduanya ialah kita kena fokus betul-betul soal polisi dan dasar yang terus menjurus kepada kepentingan rakyat. Tidak lagi boleh hanya sekadar merasmikan ataupun melancarkan saja. Pelaksanaan itu perlu terus kepada rakyat. Walaupun buat sebagaimana elok polisi pun sekiranya tidak disambut oleh pegawai kerajaan, ianya memberikan kesan yang besar. Sebab itu kita mengambil balik pendekatan bahawa saya yakin kabinet ini ialah kabinet yang mempunyai friendly menteri dan juga mempunyai dokongan yang kuat dengan panglima-panglima. Siapa panglima-panglima yang akan melaksanakan dasar menteri ini? Tidak lain dan tidak bukan ialah penjawat awam. Justru itu saya berpendapat Syakawi ialah kabinet yang akan ini ialah mereka mestilah berbaik-baik dengan penjawat awam. Penjawat awam yang akan melaksanakan polisi. Ambil hati penjawat awam semula. Yang paling pentingnya ialah supaya penjawat awam ini tidak lagi diberikan sebagai negative perception. Pada zaman Pakatan Harapan dahulu, banyak penjawat awam KSU ditukar. Tapi pada kali ini saya melihat bahawa sudah sampai masanya bahawa kabinet yang dilantik ini yang mempunyai bekerja untuk rakyat ini memastikan bahawa penjawat awam itu sebagai hulu balang mereka supaya dasar yang dilaksanakan soal perut rakyat, soal peluang pekerjaan, soal cost of living mesti diberikan keutamaan yang serius. Satu lagi persoalan selaku seorang penganalisis politik Nizar, sebelum saya pergi pandangan Datuk Seri lah. Ini tentang pemimpin PAS. Ini pun bagi saya lebih kepada perception sebenarnya, persepsi. Mereka mengatakan bahawa selalunya
kebanyakannya pemimpin-pemimpin PAS, orang-orang kuat PAS ini anggap sebagai ulama dan sebagainya. Apakah mereka sesuai sebenarnya dilantik sebagai menteri? Kadang-kadang memegang kementerian-kementerian yang mungkin agak asing daripada apa yang mereka fahami sebelum ini. Yang pertama, kita jangan underestimate ahli parlimen PAS. Pernah ada slogan mengatakan bahawa mengulamakan mengumarahkan teknokrat dan mengulamakan teknokrat ini. Yang kedua, PAS hari ini bukan PAS zaman dulu. PAS hari ini sudah pun mempunyai kemodenan sendiri. Ada 3-4 bahasa yang bercakap. Menteri Besar Terengganu sebagai contohnya, doktor dalam angkasa PAS. Ya. YB Datuk Taqiyuddin juga lulusan undang-undang. Ya, dan tempat beliau ialah di Jabatan Perdana Menteri sebagai penasihat, sebagai menjaga hal ehwal undang-undang. Sebab itu PAS hari ini dilihat sebagai yang pertamanya ialah sejauh mana amanah yang diberikan ini kali pertama dalam sejarah setelah 2 kali, setelah 40 tahun Datuk Seri pada tahun 1970-an bersama keluar, kemudian 40 tahun mereka sudah ada platform pada hari ini. Bila ada platform, pastilah rakyat memandang, grassroots memandang sejauh mana kekuatan 3 orang menteri yang dilantik oleh PAS ini boleh menterjemahkan. Sebab itu kalau dulu orang kata kalau di Kedah tu 3P, di mana ada padi, di situ ada pondok, di situlah ada PAS. 3P. Padi, pondok, PAS tak boleh dipisahkan. Ada padi, ada pondok, di situlah ada orang PAS. Yang kita tahu 3T. Tanam 3 tuai. Okey, persoalan yang dibangkitkan ini Tok Sri boleh jawablah tentang SD. Ini pun penting sebenarnya. Sejauh mana parti-parti politik dan juga ahli-ahli politik boleh memegang kepada apa yang disebut sebagai SD yang Datuk Seri sebut tadi. Dan ini kita ambil contohlah. Sekarang ini mungkin kita dah ada pun perikatan nasional, dan sebelum itu pun kita ada apa yang disebut sebagai kerjasama di antara PAS dan UMNO, iaitu Muafakat Nasional. Jadi sekiranya lah ada yang nak mengubah SD itu mungkin akan berlaku. Apa kemungkinan itu akan berlaku? Ini semuanya, segala kemungkinan itu boleh berlaku. Tapi walau bagaimanapun, seperti yang kita telah nyatakan bahawa pengakuan ini dibuat di bawah di hadapan Kebahaduli Yang Maha Mulia Si Paduka Baginda Yang Tuan Agong. Jadi saya cukup yakin bahawa apabila setiap rakan-rakan kita di dalam parti politik ini, apabila mereka menyatakan sokongan mereka, saya cukup yakin bahawa mereka akan terus dengan sokongan yang ada itulah. Dan Muafakat Nasional juga, kita seperti yang dinyatakan tadi bahawa ianya tidak menjejaskan Muafakat Nasional, kerana Muafakat Nasional ini adalah kerjasama di antara PAS dengan UMNO. Kita lihat di Great Britain pernah berlaku hang parlimen, di mana Parti Konservatif, Liberal Democratic dan juga Parti Labour Party, 3 parti ini tidak boleh menubuhkan kerajaan, kerana tidak ada satu parti pun yang akan yang mempunyai majoriti, simple majoriti untuk menubuhkan kerajaan. Apa yang berlaku adalah Konservatif, Parti Liberal Demokrat telah memilih, walaupun ketika itu Labour adalah merupakan parti incumbent, tetapi Liberal Demokrat telah memilih Konservatif. Tetapi apabila sampai saja pilihan raya, mereka bertanding. Mana Liberal Demokrat dengan calon mereka, Konservatif dengan calon mereka, dan juga Labour dengan calon mereka. Jadi sebab itulah saya cukup yakin bahawa kita PAS dengan UMNO ini, PAS dengan UMNO ini, kita mempunyai ikatan. Dan kita yakin bahawa jika sekiranya kita mempunyai ikatan untuk kita terus bersama-sama di dalam apa keadaan sekalipun, dan kita bekerjasama ini adalah di atas convenient ataupun di atas apa yang kita sebut sebagai very convenient lah. Maknanya di ketika ini, di waktu ini, kita rasakan bahawa Tan Sri Muhyiddin dengan Parti Bersatu dan juga Saudara Azmin dengan sedikit PKR itu yang keluar dan untuk menubuhkan kerajaan. Kenapa? Kerana UMNO mempunyai jelas, UMNO dan PAS mempunyai sangat jelas pandangan kita ataupun stand kita, iaitu kita tidak mahu DAP ada. DAP kita tidak mahu ada. Kerana apa? Kerana kita pun faham apa yang telah berlaku ini, kerosakan yang berlaku ini ataupun kesalahan yang berlaku ini, kita boleh nilai sendirilah apa yang telah dilakukan oleh PA sebelum ini. Dan kemarahan itu sangat tinggi. Sebab itulah kita rasakan bahawa kita bekerjasama ini adalah di atas nak memastikan supaya ia kembali
kuasa Melayu itu kembali seperti yang diwar-warkan. Okey, ini berkaitan dengan diri saya sendirilah yang nak tanya mungkin Nizah, Datuk Nizah yang lebih sesuai lah. Menteri Komunikasi dan Multimedia Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Abdullah. Timbalannya ialah Yang Berhormat Datuk Zahidi bin Zainul Abidin. Bila kita bercakap tentang banyak dulu diucapkan tentang kebebasan media, banyak diucapkan bahawa masanya sudah sampai di mana media itu harus diberi kebebasan yang sewajarnya dalam usaha mewawarkan bukan saja perjuangan daripada parti yang memerintah tetapi juga daripada parti pembangkang dan sebagainya. Jadi apakah anda melihat bahawa Datuk Seri Saifuddin boleh sebenarnya memenuhi hasrat yang kami kendaki ini? Ya, saya tidak mengenali secara dekat Datuk Seri Saifuddin. Ni orang Pahang. Nanti kita nampak lah. Tetapi Syakawi, yang paling pentingnya ialah kebebasan media tu kena ada had dia. Ya. Anak muda, generasi muda, mahasiswa-mahasiswi di universiti seperti yang saya mengajar misalnya, ya, mereka ini tidak terikat kepada soal kepartian. Mereka tidak melihat soal parti lagi dalam mengundi. Mereka lebih memilih soal rational choice. Mereka tidak melihat bahawa parti itu perlu diidentifikasikan dengan diri mereka. Soal social media di hujung jari, persepsi 1 minit boleh mengubah persepsi seseorang ahli politik. Tapi saya yakin bahawa berilah peluang supaya agenda negara soal kebebasan media itu mestilah dilihat sebagai yang positif. Iaitu soal keterbukaan tu mesti ada. Jangan disekat. Sekarang ini ialah zaman yang orang boleh mengakses semua perkara. Dunia tanpa sepadan. Dunia tanpa sepadan. Hari ini juga kalau kita melihat hari ini menteri-menteri buat perkara yang tidak baik terus diberikan komen dalam Facebook, dalam Instagram. Hari ini pun kita berada dalam live di dalam bernama ini juga ada live, boleh diletakkan komen yang negatif, positif dan sebagainya. Dan saya melihat bahawa komunikasi ini penting. Salah satu kegagalan Pakatan Harapan Kerajaan 2K. K pertama ialah komunikasi, K yang kedua ialah koordinasi. Okey, menarik. Nak dapatkan pandangan Datuk Seri. Ini pun dibangkitkan oleh pemanggil kita tadilah. PRU yang ke-15 tak berapa lama lagi lah, lebih kurang 3 tahun ataupun lebih, mungkin kurang daripada itu. Dan apakah Perikatan Nasional ini dalam masa lebih kurang 3 tahun, 2 tahun lebih ini boleh memenuhi harapan dan kehendak rakyat menjelangnya nanti PRU yang ke-15? Apakah visi ataupun vision Datuk Seri dalam persoalan ini? Saya kira bahawa Perikatan Nasional ini dia zero. Dia tidak membawa manifesto daripada Pakatan Harapan. Begitu juga manifesto daripada Barisan Nasional ataupun manifesto daripada PAS. Kerana ini adalah merupakan entiti baru yang kita tidak pernah terfikir bahawa ini akan wujud. Walau bagaimanapun saya cukup yakin bahawa yang paling penting kepada Perdana Menteri dan Kabinet adalah membawa kesejahteraan kepada rakyat. Yang kedua, memastikan bahawa rakyat merasakan bahawa mereka mempunyai jaminan masa depan. Untuk mereka terus hidup di Malaysia, dan dalam masa yang sama untuk mereka memastikan bahawa generasi akan datang ini akan berada di dalam keadaan yang selesa. Sebagai satu entiti baru Datuk Seri, apakah perkara yang perlu diberi perhatian oleh kepimpinan Perikatan Nasional untuk tidak mengulangi kesilapan yang dilakukan oleh Pertama sekali, saya rasa bahawa Perikatan Nasional ini mesti terus bekerja. Jangan ada apa yang disebut sebagai blame game yang dibuat oleh Pakatan Harapan yang menyebabkan mereka lebih banyak lagi menyalahkan yang dulu daripada mereka bekerja untuk memberikan apa yang mereka janjikan di dalam manifesto yang mereka buat. Dan yang keduanya, saya rasakan bahawa Perikatan Nasional ini mesti menumpukan beberapa perkara penting. Satunya, hubungan dengan luar negara. Ini mesti diperbaiki jika sekiranya, sebab itulah saya yakin bahawa Datuk Seri Hisham diletakkan sebagai Menteri Luar itu bertepatan. Yang keduanya, seperti yang dinyatakan tadi oleh adinda saya, iaitu kos sara hidup dan juga apa yang rakyat dapat itu, apa yang kerajaan dulu ambil daripada rakyat,
harus dikembalikan, kalau tidak semua sebahagian. Ya, kemudahan-kemudahan yang ada. Dan yang seterusnya adalah kita nak memastikan bahawa kerancakan ekonomi, iaitu inisiatif-inisiatif yang boleh menambahkan lagi pendapatan, ini dapat diteruskan. Jadi sebab itulah ada 3-4 perkara yang saya rasakan bahawa mesti dilaksanakan dengan segera, supaya apa yang kita sebut sebagai krisis keyakinan rakyat yang membuat perbandingan di antara Kerajaan Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan dan kekalahan 5 kali Pakatan Harapan di PRU di PRK itu sebenarnya memberikan signal ataupun isyarat yang cukup jelas bahawa rakyat menolak mereka. Kenapa? Kerana kesilapan. Satu lagi saya nak sebut kabinet yang ada ni, adalah kabinet yang berpengalaman. Sebahagian besar daripada ahli-ahli kabinet ini pernah memegang jawatan-jawatan yang tertentu. Betul. Yang dikembalikan dikembalikan untuk, sebagai contohnya Tan Sri Ana Musa, Datuk Seri Ismail Sabri, kemudian Datuk Seri Saifuddin sebagai contoh. Begitu juga dengan Taqiyuddin. Datuk Taqiyuddin pernah menjadi Esko Kerajaan Negeri. Jadi kita dapati bahawa mereka ini adalah kabinet yang mempunyai pengalaman. Mereka tahu the procedure, struktur bagaimana untuk bekerja sebagai legislator, dan kemudiannya dilaksanakan oleh implementer ataupun penjawat-penjawat. Ini satu perkara yang saya kira bahawa kita agak bernasib baik. Begitu juga dengan Tan Sri Mahyudin, mula bertanding tahun 78. Dia adalah di antara ahli politik yang paling senior sekali dalam kabinet. Jadi sudah tentulah beliau boleh menilai lah setiap menteri ataupun setiap ahli-ahli kabinet yang ada. Okey, tinggal lebih kurang 2 minit saja lagi. Apa ni, Datuk Nizar? Harapan anda juga dan apa yang ingin anda sampaikan di penghujung ruang bicara ini? Yang pertama, pelantikan kabinet ini ialah pelantikan untuk menyelesaikan masalah rakyat. Rakyat perlu diberi priority. Soal perut rakyat. Soal orang kata apa, soal cost of living, kebajikan, soal peluang-peluang pekerjaan anak-anak muda yang keluar pada universiti, soal beasiswa. Yang kedua, letakkan kabinet ini bekerja untuk rakyat, untuk agenda negara, bekerja sebagai satu tim dengan yang amat berhormat kepada menteri, dan fokuskan kepada matlamat dan laksanakan tanpa rasa takut. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Mohamad Nizar. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Mohamad Shakar kerana sudi bersama kita. Banyak lagi sebenarnya yang kita nak bincangkan. Kalau kita lihat pada line up kabinet pun kita tak sentuh semua lagi kementerian, tetapi insya-Allah di masa yang akan datang tu, dalam masa yang singkat ini kita duduk lagi untuk bercakap tentang kabinet yang telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tetapi kami mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih sebenarnya kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan insyaAllah seperti apa yang kami janjikan, kami sentiasa menjanjikan ini kepada anda. Ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.